Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Assalamualaikum semua, selamat datang kepada podcast yang gila, podcast yang dinanti-nantikan. Saya hos anda Indra Sahib. Dan saya Medicine Man. Apa Medicine Man? Bukan dukun liur Dukun terliur adalah. Okay. Saya Bomo Eric Pipo. Oh, aku nak jadi bomo, kau sibuk-sibuk jadi Selamat datang. Selamat datang kepada Sahabat Bertanya. Ada sikit Ustaz. Wah, ni malam macam ada special power sikit Aku cakap terus terang, dari malam aku nak bikin dia direct. Oh, okey. Jangan semua-semua bikin orang, bro. Siapa ni? Siapa hantar ni? Nampak, baru sikit je tau. Siapa hantar ni? Stop right now. Okey. Kita akan memberikan shout out kepada sponsor kita, dan bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 92700737 dan juga boleh lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram beliau Wawa_Din. Ya, bagi penonton dan juga pendengar, jangan lupa like dan share ini podcast. Dan ini podcast live. Kita akan kembali lagi dengan topik yang hangat. See you guys. 1, 2, 3. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric People, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard, yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya hos anda Indra Sahib Dan saya Izzat Koki. Saya Eric Pipo. Anda sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Ya, selamat datang kepada podcast Sahabat Bertanya. Pulut kuning sudah sampai, aku hulur, engkau capai. Sikit je Itulah mantra dia kalau Wahai jin, tolong reply. Jadi malam ni baru korang tahu. malam ni kita ada topik yang hangat. Topik yang mana kita akan bahaskan lagi mendalam, lagi menggelap. Aku tak nak gelap. Tak nak gelap Pasal dulu kita geng kongsi gelap. Jangan sembarang. #SSB catch this boy. Baik, jadi kita nak memperkenalkan kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz kita, Ustaz Abdul Hafiz. Apa khabar Selamat datang, Ustaz? Ustaz tak datang minggu lepas saja. Saya full malam, tak tidur betul Ustaz. Sampai saya terpaksa ubatkan dia. Nasib baik hari tu ada Ustaz Fadlun kira kabur kan. Alhamdulillah. Baru nampak muka kau berdarah sikit tau. Sekarang sampai muka pun pucat, bibir pucat. Betul tak? Baik, kita malam ini ada sebuah topik yang mana saya rasa ramai daripada masyarakat kita suka. Aku buat Indonesia tapi terlari sikit. Suka dengan perkara-perkara yang gaib, mistik. Aku main suka dengan misteri jam 12.
Tahu nari. Kau promote Misteri Jam 12 kat sini Tak. Aku nak buat rancangan sini Misteri jam 12 tengah hari. Patut invite. Yalah, sekarang kita nak bahaskan tentang Ruqyah dan juga perkara-perkara yang ada kaitan dengan sihir. Ruqyah, apa tu? Ruqyah kau tak kenal? Ruqyah makcik ke? Ruqyah bukan Rogaya. Macam makcik kantin je aku lihat je. Jadi ni ada kaitan malam ni ada kaitan dengan dua perkara yang kita nak gabungkan dalam pembahasan topik podcast kita ini. Okey. Iaitu tentang ruqyah dan juga sihir. Adakah kita tahu sihir ni memang tidak dibenarkan dalam Islam, tapi ruqyah ini dan ruqyah. Jadi sedikit kita nak berikan pembahasan bagi mereka yang tak tahu apa itu ruqyah. Dan saya rasa daripada angle-nya orang awam seperti aku, ruqyah ini adalah perubatan lah. Ruqyah means perubatan. Bukan apa nanti kita bertanya pada Al-Fadhil Ustaz tentang lebih lanjut lagi lah. Tapi apa yang aku faham ni, ruqyah ni adalah perubatan. Cara Islam. Wallahualam. Jadi kita nak kena kaji ni malam. Kau belum sampai lagi tahap dulu. Jad, apa kau faham tentang ruqyah, Jad? Ruqyah, aku nak explain susah, tapi aku tahu cara-cara nak buat dia. Dahsyat. Yang kau cakap kau duduk kat gua yang selalu masuk ramai-ramai fans tu Selalu kau nampak aku kat tengah naik motor campak garam jantan. Kawan aku ramai masuk dalam gua tu betapa. Fans yang tapi malam ni kita keluar. Malam ni kita akan keluar berdakwah. Jadi ruqyah, korang tak tahu apa pasal ruqyah? Aku sebenarnya tahu, tapi oleh kerana kita ada ustaz kan, kita tak ada sedikit pengalaman apa-apa. Ruqyah tu setahu aku lah, apa yang aku faham macam orang kena gangguan ni ke apa kan. Gangguan ni. Dan tu akan ada ustaz-ustaz yang mahir dalam bidang ni kan, dia akan ubatkan dengan baca-baca ke apa ke. Itu aku tahulah. Yang lain kau aku pun tak tahu. gitu sama juga. Berubat cara kira Islam lah, cara tradisional lah. Okey. Dalil? Ayat muka surat khabar. Nanti saya periksa lagi lah bangku. Okey. Aku rasa penting ni malam kita ketengahkan ini isu kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz kita agar kita dapat bimbingan yang sahih. Betul. Bimbingan yang paling terbaik daripada Al-Fadhil Mukarram Ustaz kita. Jadi kita juga nak mulakan dengan soalan pertama Ustaz. Adakah ruqyah ini dibenarkan dalam Islam? Ustaz kan berbual dekat dengan mic Ustaz. Dekat sikit Ni depan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi daripada soalan yang diberikan, adakah ruqyah ini dibenarkan dalam Islam ataupun apa pandangan syarak mengenai hukum ruqyah ini sendirilah. Sebelum kita masuk kepada pandangan yang disebutkan oleh para ulama bahawa ruqyah ini diharuskan ataupun ruqyah ini tidak diharuskan, kita perlu memahami dahulu apakah maksud daripada kalimat ruqyah. Baik. Jadi kalau kita lihat kalimat ruqyah ini ataupun dalam bahasa Arab ataupun istilah Arab yang lain disebutkan ar-ruqah, itu boleh diterjemahkan dengan perkataan jampi. Jadi perkataan jampi itu sendiri mungkin ramai di kalangan kita yang ada di sini ataupun yang sedang menonton insya-Allah itu pernah dengar kalimat jampi. Jampi seramba dan sebagainya lah. Jadi perkataan jampi itu sendiri dalam bahasa Arab itu dinamakan ruqyah ataupun dinamakan ar-ruqah. Yang bererti sekarang baru kita masuk pada istilah ruqyah itu sendiri. Apakah dimaksudkan dengan ruqyah? Ia bererti bacaan tertentu bertujuan memohon perlindungan atau merawat pesakit. Jadi daripada mukaddimah kita tadi, kita dah dengar bahawa ini adalah salah satu bentuk rawatan yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Jadi ia adalah salah satu daripada rawatan ataupun daripada cara pendekatan yang dikemukakan oleh Islam bagi merawat penyakit yang berteraskan kerohanian. Dan bila kita lihat dalam hadis Nabi SAW, itu Rasulullah SAW itu pernah merawat ataupun membenarkan amalan ruqyah ini ataupun membenarkan amalan jampi ini. Malah baginda Nabi SAW itu sendiri pernah menjampi sama ada untuk dirinya, baginda SAW sendiri,
ataupun menjampi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bila kita lihat daripada definisi ini, sudah tentu kita mengetahui ataupun kita memahami bahawa amalan ruqyah ataupun amalan jampi ini dibenarkan di dalam syarak ataupun dibenarkan di dalam Islam, akan tetapi disebutkan oleh para ulama bila mana ia itu diharuskan ataupun ia dibenarkan dalam syarak, ia mempunyai syarat-syarat tertentu dan dia ada garis-garis pandu yang tertentu yang telah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab. Masya-Allah. Ini saya rasa penting Ustaz, kita untuk kita faham daripada sudut ruqyah itu, apakah ruqyah ini kan? Ruqyah daripada sudut agama, mana hukum dan hakam, dan ruqyah juga daripada pandangan masyarakat kita. Jadi sedikit saya Ustaz, saya nak ketengahkan pada malam ini. Masyarakat kita memandang ruqyah ini dengan perkara-perkara yang ada kaitan dengan perubatan. Definitely. Kalau ada kaitan lagi dengan perkara-perkara yang gaib, macam jin dan sebagainya, mereka akan first kali panggil ustaz untuk merawat. Jadi saya pernah mendengar sebuah cerita kan, ataupun bukan cerita lah Ustaz, saya put it more in a more understand manner. Itu saya pernah berbahas dengan seseorang ini. Kan, saya pernah berbahas dengan seorang ini. Dia mengatakan, mengapa kita nak kena panggil ustaz untuk beruqyah? Kan? Bukankah ini kita memasukkan amalan syirik? Dia mengatakan sedemikian. Bukankah ruqyah ini syirik? Kerana mengapa menggunakan kekuasaan daripada seorang ustaz? Jadi itu pembahasan dia lah kan. Habis dia sakit gigi dia bagaimana? Engkau dah simple punya logik lah. Dah berbual pasal mantik Masya Allah. Sakit gigi ke mana? Itu ni aku jawab sendiri. Ustaz tak apa. Relax je Ustaz. Orang macam gini kau panggil jumpa aku 12:01. Maaf. Ustaz, saya nampak macam ada gangguan kat dia ni. Gangguan wifi Ni simple betul lah. Dalam kepala akal kita, kalau pandangan aku Ustaz, izinkan saya sekejap Ustaz. Boleh. Dia dah high. Kalau orang tu sakit, kita jumpa doktor. Betul tak? Betul. Kalau kita nak beli kereta, kita jumpa salesman jual kereta. Betul tak? Betul. Kalau kita nak belajar matematik, kita jumpa cikgu matematik. Dahsyat. Kalau kita nak belajar law, kita jumpa cikgu law. Kalau kita nak belajar isteri dua, ada istirahat salah. Ada ustaz-ustaz yang tertentu juga. Ada doa-doa dia, amalan-amalan dia. InsyaAllah kita boleh ketengahkan. Korang try comment love dulu. Love. Aku cakap sikit masalah je korang dah. Tak apa. Jadi kalau untuk alam gaib pun ada doktor dia juga, ada yang pakar je juga. Aku kalau panggil ustaz biasa ke, kalau cakap lah ni apa yang aku tahulah dalam pengetahuan aku, kalau seseorang tu kena sampuk ke, kena gangguan ke apa, kalau panggil ustaz biasa pun, ustaz biasa tu insya-Allah dia boleh doakan je lah gitu. Tapi nak cakap benda gangguan tu hilang ke tak ke, mungkin tak. Sebab apa? Sebab ada certain mungkin yang dia tak tahu ayat-ayat yang special ke dalam Al-Quran yang khas untuk perubatan ni ke. Kau jangan tahu. Ustaz Eric lagi sikit cakap perobotan. Ya, robot bukan SRL Ustaz, robot. Jadi nak kena ni lah, nak kena apa, orang yang tertentu dia lah yang betul, faham. Tak, sekarang masalahnya kan, kita pun tak tahu tau. Kadang yang datang pun bukan ustaz. Bukan ustaz tapi yang datang betul, good kononnya question. jadi orang macam a very good question. temberang ni senang ustaz. lah kalau nak ikut ruqyah. Ada tahu satu ustaz temberang? Ada. Aku tahu. Kat Kek Hong. Kau jangan sebut nama, banyak orang memang cari dia. Dia belum jelma lagi. Dia wali bukan? Wali ke? Aku tak tahu ada yang kata wala. Itu jangan percaya tu. Jadi Kalau jujur mau. Jadi kita nak tanya juga kepada Al-Fadhil Ustaz. Kerana ada sebahagian masyarakat yang ada kekeliruan dan juga keraguan Ustaz, yang mereka memandang ruqyah ni macam amalan syirik pula. Okay, jadi kalau ada di kalangan orang yang memahami bahawa ruqyah ini adalah amalan syirik, mungkin ini adalah kerana
kefahaman mereka bahawa seseorang yang datang kepada orang yang ahli untuk membaca ataupun membantu dan sebagainya, itu seperti meminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada pemahaman seperti itu, mungkin dia mengharamkan ataupun dia menyatakan orang yang beruqyah ataupun membaca beberapa jampi dan sebagainya, ataupun pergi kepada pakar dan sebagainya meminta bantuan daripada pakar itu, ataupun datang kepada orang soleh untuk menawarkan air, baca jampi pada air dan sebagainya, itu seperti meminta pertolongan selain daripada Allah. Jadi ini adalah satu kefahaman yang salah. Ini adalah salah satu kefahaman yang salah, dan boleh kita katakan orang yang seperti ini dia seharusnya pergi untuk belajar dan mencari ilmu agama, mendalami ilmu agama daripada sumber yang betul, agar tidak supaya kejahilannya itu tidak menjadikan dia itu menghukum orang dengan sesuka hati ataupun mengeluarkan orang-orang yang beriman itu menjadi orang yang syirik, menduakan Allah dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu daripada penyakit khususnya pada zaman ini, yang kita lihat kadang ada sebahagian ataupun beberapa individu dan sebagainya, mereka memahami agama tapi tidak mahu melalui seorang guru ataupun memahami, belajar agama, mendapat ilmu agama daripada sumber-sumber yang tidak benar, sehingga kan apa yang ada di dalam syarak, apa yang dibenarkan oleh Nabi, apa yang diharuskan di dalam agama itu diharamkan, itu dibid'ahkan contohnya, itu disyirikkan dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis-hadis yang melarang akan jampi ataupun Nabi SAW melarang ruqyah itu, bila disebutkan oleh Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Mu'awwidhatain, itu disebutkan 3 hadis larangan. Tapi Nabi SAW itu bila melarang akan jampi, iaitu yang dimaksudkan adalah jampi yang ada pada zaman jahiliyah, ataupun jampi yang disebutkan oleh para ulama yang mana orang i'tiqad bahawa jampi itu sendiri yang memberi kesan. Padahal kalau kita kaji dalam ilmu tauhid, akidah, yang hanya memberi kesan dalam sesuatu perkara itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Air tidak memberi kesan, minuman tidak memberi kesan untuk kita kenyang dan sebagainya. Sebab itu semua adalah makhluk. Yang memberi kesan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu memahami hadis. Kalau dia dapat kefahaman ini daripada hadis-hadis yang melarang seseorang itu untuk ruqyah, perlu memahami maksud daripada hadis, dan itu tidak mungkin kecuali melalui daripada para ulama ataupun orang-orang yang memahami hadis, para asatidah dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di dalam syarah kitab Muhazzab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu terdapat beberapa hadis, lebih daripada 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis yang mengharuskan bagi seseorang itu untuk ruqyah ataupun amalan jampi dan sebagainya. Di dalam sama ada untuk diri sendiri, membaca beberapa ayat-ayat suci daripada Al-Quran. Adakah bila kita membaca ayat suci Al-Quran untuk mengobati diri kita sendiri itu dianggap syirik? Kita menggunakan ayat, sesuatu benda ataupun zikir asma Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau misal kata kita bertawassul misal kata dengan salah seorang wali min awliya illah dan sebagainya, mengambil keberkahan dan sebagainya. Ataupun misal kata pada hari ini contohnya ada orang misal kata, kita luaskan lagi daripada ruqyah dan sebagainya, orang buat pelaris misal kata. Jadi contohnya pada hari ini saya buka kedai, saya nak melariskan saya punya kedai, ataupun saya nak memajukan lagi agar orang misal kata datang dan sebagainya. Marketing dan sebagainya. Saya meletakkan ayat 1000 dinar misal kata. Saya letak ayat 1000 dinar untuk keberkahan. Ayat suci Al-Quran Al-Kursi misal kata untuk keberkahan. Saya letak frame Allah Muhammad di dalam rumah saya dan sebagainya untuk mengambil keberkahan dan sebagainya. Saya meletakkan foto-foto para ulama dan sebagainya untuk mengambil keberkahan. Adakah itu satu perkara yang disalahkan dalam syarak? Itu telah dijawab secara panjang lebar oleh para ulama, dan itu tak dianggap benda yang syirik, iaitu menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sini Ustaz,
Okay, pasal ini bab saya rasa ni malam banyak soalan-soalan dan saya rasa juga bagi penonton yang sedang menonton live, jangan segan, jangan malu, muatkanlah soalan-soalan anda di laman komen kita di bawah. Just tanya je apa-apa yang ada kaitan dengan dengan topik ini. Saya sebenarnya Ustaz, sekejap okay. Saya sebenarnya Ustaz nak bila kau berbual dia ada sound effect. Aku berbual tak ada sound effect. Sabar. Jangan marah. Ni jin dalam mana ada jin. Dah masuk dah. Saya sebenarnya Ustaz, saya nak ceritakan sebuah kisah yang ringkas. Yang saya sendiri saksikan. Tafadhal. Mengenai amalan ruqyah ini. Saya ketika itu berada di sisi kawan saya, yang mana kawan saya, ibu dia disampuk, dirasuk. Dan dia dipegang oleh adik-beradiknya, dan dia berteriak, ibu dia berteriak, memekik dengan suara yang sangat kasar. Lepaskan aku. Betul. Lalu kawan saya memanggil seseorang ini, grup ruqyah ataupun grup perawatan. Maka datanglah 4 orang, Ustaz. 4 orang. 1 leader dan lagi 3 assistant. 3 Abdul. Jadi apabila mereka masuk di rumah, mereka mengatakan, dan saya berada di situ Ustaz, ini cerita yang benar, dan dia mengatakan kepada tuan rumah, tutup tingkap, tutup semua pintu, semua tutup. Tak tutup mata Nasib baik tak tutup seluar. Ventilation dia cut off dulu Terus. Lepas itu terus dia masuk kepada bilik itu, dan dia terus duduk di depan ibu kawan saya ni lah. Dan ibu kawan saya ni ketika itu sedang baring, dan adik-beradik dia sedang memegang dia dalam keadaan yang agresif. Lepaskan aku. Tunggulah. Lalu si guru ini Ustaz, dia tak pakai songkok, tak pakai apa Ustaz. Baju dia pakai Okay, another thing yang aku nak highlight ni, Orang serius. Ada yang tak pakai baju. Tahu. Ni lah soning tau. Aku kalau soning dah Takkan dia pakai coli. Takkan dia pakai coli. Hai. Ya, teruskan. Jadi apabila dia duduk di depan katil ibu kawan saya ni, ataupun ibu kawan saya, dia dah mula membaca-baca. Tapi one thing to take note, orang yang ketua dia ni, dia kaki tempang, dalam macam tempang-tempang sikit. Paika. Muka dia tu, ini bukan saya nak menghina dia, bukan, wallah tidak. Muka dia tu macam nampak macam ada, Macam dia ni. macam kehodohan. Macam kehodohan sikit. Macam dia tak ada handsome. I cannot explain. Yalah. Okay, saya teruskan cerita. Maka dia dah mulakan baca-baca. Lalu dia panggil dia assistant. Assistant dia pun datang. Dia selup tangan dia kepada sebuah beg. Dia selup tangan dia Ustaz pada sebuah beg. Ini cerita benar Ini bukan main-main. Dia keluarkan rokok. Bukan Dia selup tangan dia pada sebuah beg. Dia keluarkan roti gardenia Ustaz. Masya Allah. Betul, wallah. Advertisement You can even eat it on his phone. Betul. Okay, betul lah. Saya bersumpah, saya berada ketika itu. Dia keluarkan roti gardenia. Roti gardenia boy. Besar bantal atau kecil ke? Bantal. Roti gardenia roti ban tu begini. Dia keluar roti gardenia Ustaz. Lalu dia menggenggam roti gardenia itu dengan sekuat-kuatnya. Siap nampak. Aku tak boleh fokus lah cerita. Dia dah tahu tu jin lapar dalam. Korang buat gegek Okey. Dan dia menggenggam roti gardenia itu sekuat-kuatnya, dan dia mula merawat daripada hujung rambut ibunya, dan tangannya bergetar Ustaz. Bergetar dan sambil itu bergerak tangannya dengan genggaman roti gardenia itu. Bergerak all the way sampai kepada hujung kaki. Bila nak sampai pada hujung kaki tu, maka dinampakkan yang ketua dia itu seolah-olah macam nak keluarkan sesuatu. Macam stuck lah kira. Macam stuck. Last push, last burst. Aku takut dia kentut dia. Dia keluarkan juga. Akhirnya dengan roti gardenia itu
Diorang makan. Dia patangkan setengah dan dia buangkan lagi dan dia buangkan roti gadingnya itu kepada sebuah plastik kosong. Dah itulah cerita dia Ustaz, cara dia beruqyah. Habis baik lah. Makin sakit. Sakit aku dengar. Kalau aku nak continue pada aspek ini, ibu kawan aku ni dia tak baik lah. Tapi baik sementara je. Sekejap je. Baik sementara bro. And by the way ini cerita memang cerita yang benar, kisah yang benar. Kisah sahih lah. Kisah yang sahih. Tapi bila guru ataupun ketua ni lah, saya tak cakap guru. Ketua ni dia mengenakan roti tu di atas badan ibu kawan saya ni. Ibu kawan saya lagi berteriak. Lagi agresif. About 3 to 4 times agresif compared to before. So bila aku tengok, wah, macam lain macam lah. Tapi aku dah rasa tak sedap hati lah. Saya berada dalam tu bilik. Saya dah rasa dah tak sedap hati. Lalu lepas upacara itu semua, dia pun campakkan air. Akhirnya ibunya kembali pulih. Nampak macam dah biasa lah. Lepas dengan cara pada aku lah, pada aku a bit arrogant lah. Dengan cara yang dengan takabur, sombong. Ketua dia mengatakan, kita kalau merawat sekali je. Wow. Tak ada 2 kali. Baik, I like the tagline. Lepas tu diorang servekan air. Lepas tu kita berbual pasal agama. Saya dah tak make kisah lagi Ustaz. Saya tengok, saya pada malam itu saya macam Kira kau sedih. dah pandang orang tau kayak gitu. Tak ada. Aku tak pandang serong kat dia. Aku tak suuzon dengan dia. Hanya aku tak yakin dengan perbuatannya. Tu je. Pasal roti. Bukan roti boy. Bukan sangat roti. Roti zaman Nabi pun ada. Boy, Roti. Roti boy dekat IMM ada sedap. Betul. Itu tak payah rukiah. Kau jalan terus dah kepala tengok. Jauh dah bau Betul. Roti boy. Panggil orang sponsor kita pula. Tapi dulu dia panggil dia roti to. Jadi ini perkara yang berlaku Ustaz di kalangan masyarakat kita dan mungkin sebahagian masyarakat melihat perkara ini, inilah ruqyah. Inilah yang aku memang perlukan. Pasal kawan saya that time dia terdesak. Pukul 2-3 pagi dia mencari orang untuk mengubat mak dia. Pasal the whole night mak dia is like terus dia gitu. Kesian lah. Aku pun kesian. Tapi akhirnya bila datang waktu subuh, ni lepas geng-geng tu sana balik, bila datang waktu subuh Ustaz, mak dia kembali kepada keadaan yang sebelumnya. Jadi apa yang kau merawat sekali boy? Tak ada. Kau mesti nak fahamin. Jin mana tak bingit? Dia buat hal. Kau sebab aku dengan roti. Kau datang buat gardenia je. Bawa jam. Orang bawa peanut butter. Bawa bonjour. Cheesecake. So at least Delifrance je. Delifrance. Kau tahu cakap kau bawa kau punya bagedel apa? Tahu bagedel lah. Kalau tahu bagedel, makcik duduk. Nak. Mana air basuhan tangan tu? Jadi saya nak tanya kepada Ustaz. Daripada angle cerita ni Ustaz, dan kalau Ustaz saya tanya saya banyak keraguan terhadap this group. First of all, dorang bersikap takabur. Lepas itu, lepas upacara mereka berobat tu, kalau upacara berobat tu, jangan cakap lah, aku banyak keraguan lah. Banyak wasangka. Banyak keraguan. Jadi lepas upacara perubatan mereka duduk dan mereka memula dengan berbual agama. Saya get turn off Ustaz. Pasal orang yang ada ilmu, orang yang betul-betul ada amalan agama, tak akan berbual seperti mereka pada pendapat aku lah. Jadi yang kau tak turn off kerana cara dia berbual lah, bukan kerana roti tu. Tak, serius. Okay. Mungkin roti itu menimbulkan keraguan ke dalam hati aku. Aku confirm tak yakin punya. Tapi aku pernah dengar Ustaz, pernah dengar cerita ada wali-wali ni kan. Diorang pegang apa-apa je dia kasih, benda tu ada keberkatan. Mungkin dia wali kategori tu ke apa? Wallah Allah. Tapi pasal orang ni yang aku cakap kau dia first of all dia datang timpang. Lepas tu muka dia, aku again not to menghina tidak memang wajah dia memang agak gitulah distorted sikit. At the same time bila dia berbual pasal agama, dia cakap dia usia umur 5 tahun ke
6 tahun dia dah nampak jin, dah nampak alam gaib. Jin ke Jun? Tak tahu. Dia nampak Jun lah. Member dalam perut dah pegang machine gun. Sebab tu masuk NS tak masuk army. Dalam perut dia pegang machine gun. Dia bomber kan? Dia pegang water pipe dia. Tak, dia CD. Ya, bomber lah. Dengar dia memang ada pangkat lah tempat department bagi-bagi stokin. Okey, kita nak tunjukkan soalan ni kepada Ustaz. Ustaz, daripada cerita saya, daripada angle cerita saya, apa pandangan Ustaz? Adakah perkara ini dikirakan sebagai ruqyah yang kita boleh katakan dibenarkan dalam agama, ataupun perkara ini sudah ada kaitan dengan perkara-perkara yang lain? Okay, tadi kalau kita sebutkan daripada muqaddimah dari tentang hukum ruqyah, ada di kalangan para ulama yang mengharuskan, ada yang melarang. Itu semua berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Yang melarang pun ataupun yang melarang akan rawatan ruqyah ini itu didatangkan dengan sebab kerana apa? Kerana mungkin amalan ini adalah amalan jahiliyah, ataupun misal kata amalan ruqyah yang ada itu mengandungi syirik dan sebagainya. Itu sebab ia diharamkan. Jadi ulama-ulama yang mengharuskan ruqyah itu di dalam mereka itu mengatakan hukum ruqyah ini adalah harus, itu didatangkan beberapa syarat. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, didatangkan secara ringkas 3 syarat lah. Jadi syarat yang pertama, jampi yang dibaca ataupun ruqyah yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran, ataupun contohnya dia adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, contohnya Asmaul Husna dan sebagainya. Itu syarat yang pertama. Yang digunakan adalah ayat Al-Quran ataupun salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 dan sebagainya. Kemudian ataupun boleh kita tambah, dia adalah tawassul dengan para awliya as-salihin dan sebagainya, dengan barakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan sebagainya. Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah keluarkanlah, ataupun kalau ada jin dan sebagainya keluar sekarang dan sebagainya. Itu diharuskan. Itu dah masuk dalam hukum tawassul dan sebagainya. Itu diharuskan. Kemudian yang kedua, syarat kedua, ia datang dalam bahasa Arab dan boleh difahami maknanya. Kenapa saya letak boleh difahami maknanya? Kerana ada kadang di kalangan beberapa perawat, dia menggunakan seperti bunyinya itu seperti bahasa Arab, tetapi tak boleh difahami maknanya. Artinya apa? Tidak ada asal usul kalimat tersebut di dalam bahasa Arab. Kerana apa? Ada kadang beberapa kalimat kadang digunakan oleh sebahagian daripada mereka yang mendakwa diri mereka itu perawat, itu kadang mengandungi nama-nama yang tidak ada dalam Al-Quran, ataupun nama-nama jin, ataupun nama-nama makhluk-makhluk yang dimurkai oleh Allah, nama-nama syaitan dan sebagainya. Jadi dari situ kita dah tahu bahawa kalau dia menggunakan nama-nama yang nampak secara zahirnya macam nama Arab, tetapi pada hakikatnya adalah nama-nama jin dan sebagainya ataupun syaitan dan sebagainya, itu tidak diharuskan, hukumnya adalah haram. Syarat yang ketiga itu jangan ada i'tiqad, kepercayaan bahawa ruqyah itu ataupun jampi itu memberi kesan. Dan ini berkait dengan ilmu tauhid. Kerana apa? Makhluk, sesuatu yang dicipta, sesuatu yang baharu. Maknanya apa? Sesuatu yang ada selepas tiada. Asalnya tiada, diadakan baharu. Itu tidak dapat memberi kesan. Yang hanya memberi kesan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terpenuhi 3 syarat-syarat ini, maka hukum ruqyah itu diharuskan. Jadi dalam cerita tadi, kalau yang datang dan sebagainya, dia melakukan ruqyah ataupun jampi rawatan dan sebagainya, memenuhi 3 syarat tersebut, maka hukumnya adalah harus. Tidak jadi masalah. Cuma yang dia menggunakan roti dan sebagainya, maju gardenia tu maju setiap hari 20 kali ulang alik hantar roti. Dia kalau dia gunakan rawatan ataupun cara mengeluarkan jin dan sebagainya, ataupun nak transfer misal kata, ada cara-cara yang lain. Ada yang gunakan kayu, ada yang gunakan pen,
Ada yang menggunakan telur misal kata. Ada yang menggunakan roti pertama kali saya dengar. Roti bantal lagi. Timbak Ustaz, ada Ustaz, saya pernah nampak video yang timbak Ustaz yang kat Malaysia tu, dia pakai timbak. Bunyi je. Dia baca tapi dia pakai timbak. Bunyi je bunyi. Saya tengok lagi, macam kelakar lah Ustaz, tapi untuk saya lah, saya tengok ni semua ada dia punya cara-cara dia. Mungkin tu setakat dia pakai untuk, sebab kita tengok tu benda kan, kita nampak timbak, mungkin jin nampak tu kira dah timbak apa ke apa kan, memang dah kena, memang dia hit dah kira. Ada yang menggunakan kaedah yang mungkin kita kata boleh jatuh kepada haram kerana apa, menyakiti orang yang dirawat. Saya pernah lihat di negara Arab, salah satu daripada negara Arab itu, perawatnya pakai baju taekwondo, dia kasih kick satu kat orang yang dirawat tu. Taekwondo. Jadi jin tu tu. Itu bukan jin yang lari, itu roh keluar Ustaz. Agak-agak dia tu, panggil dia Ustaz, turun sini. Turun Singapura, tengok dia berani ke tak. Ni jumpa Muay ni. Muay Thai, KKPL dia, Muay Thai. Bahasa Sekarang Melayu kau kasih aku kan. Dia kasih balik Dia kasih satu kick kat dada tu itu terduduk terus. Itu dah zalim kan? Itu kaedah rawatan. Jadi selagi itu tidak bercanggah dengan syarak. Contohnya misal kata yang bercanggah dengan syarak, contohnya ada persentuhan. Contohnya lelaki yang bukan mahram misal kata menyentuh perempuan yang ajnabi, yang tidak ada hubungan mahram dan sebagainya. Walaupun kadang di depan orang mahram. Contohnya suami ada, isteri ada, isteri merawat, suami melihat. Tapi isterinya disentuh oleh perawat. Walaupun berlapik dan sebagainya. Tapi itu tidak diharuskan dalam syarak. Itu diharamkan, itu tidak diperbolehkan. Pakai glove ke apa? Hatta menggunakan glove dan sebagainya, takut-takut ia dapat mengundang fitnah. Dia mengundang fitnah ataupun misal kata terkena pada tempat-tempat yang tidak seharusnya dipegang dan sebagainya. Lebih baik untuk dielakkan. Kaki je Ustaz. Dan saya mengatakan hatta pada kaki berlaku persentuhan kat situ. Betul. Bila berlaku persentuhan kulit dengan kulit ataupun berlapik dengan berlapik, apa yang kita dapat daripada guru-guru kita itu tidak diharuskan. Hatta Nabi kita SAW itu bila berbaiat, Nabi kita SAW itu bila berbaiat kepada perempuan ataupun perempuan datang untuk berbaiat, mengambil janji setia dengan Nabi SAW, itu Nabi SAW tidak pernah menyentuh perempuan yang bukan mahramnya ataupun perempuan ajnabi. Itu Nabi kita SAW. Jadi sebaik-baik ikutan adalah kita mengikuti Nabi kita. Hatta di dalam rawatan, itu adalah sebaik-baiknya. Dan ada cara untuk merawat tidak menggunakan persentuhan. Sebab tu saya tadi disebutkan oleh Bang Ijat tadi, dia melihat kepada orang yang merawat itu sendiri. Orang yang merawat itu sendiri menjadi asbab juga makhluk jin ataupun orang yang terkena sihir, orang yang kena rasukan, makhluk gaib yang ada di dalam badan itu menjadi gerun. Itu tergantung juga kepada diri perawat itu sendiri. Jadi mungkin dalam cerita yang diberikan tadi, dia dah keluar, tapi dia keluar sebentar dan sebagainya. Itu mungkin dia patah balik dan sebagainya kerana diri perawat itu sendiri ataupun orang yang dirawat itu sendiri, imannya itu berkurangan. Ada iman, still masih seorang Muslim yang beriman, cuma imannya itu tak kuat, imannya tak kukuh. Jadi berkemungkinan dia patah balik kerana ada sifatnya sombong kat situ. Kau lihat, kau kata aku boleh keluar satu kali. Okey, ni aku datang balik nak tunjukkan bahawa jangan angkuh, jangan takabur dan sebagainya. Dan ini juga adalah satu pengajaran, mungkin teguran daripada makhluk itu kepada diri perawat itu sendiri. Sebab tu saya teringat kisah salah seorang daripada imam mazhab yang 4, kalau tidak silap, Imam Abu Hanifah ataupun Imam Ahmad bin Hanbal. Itu bila orang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal meminta pertolongan agar dia merawat orang yang dirasuk di kampung tempat tinggal ataupun di sebelah kampung tempat tinggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ataupun Imam Abu Hanifah itu dia tak pergi. Lalu dia hantar apa? Dia hantar slipernya. Slipper itu dicabut daripada kaki Imam Ahmad bin Hanbal. Slipper itu tidak ada nilai apa-apa. Slipper biasa dan sebagainya. Tak ada nilai tempat pijak dan sebagainya. Tetapi ia dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam minal a'immah.
Seorang imam yang zuhud, lagi wara', yang alim, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan malam dengan solat tahajud dan sebagainya, yang tidak melihat perkara-perkara yang haram. Bila sampainya itu slipper ataupun kasut nak dirawat orang itu, orang yang datang membawa slipper itu, dia kata ini adalah slipper Imam Ahmad bin Hanbal. Terus jin tu keluar. Tak ada rawatan dan sebagainya. Tak ada apa? Tak ada servis lagi apa. Tak ada servis Tu kira cerita dia tak Ustaz. Dia tengok tu slipper je, dia dah tahu, dia dah takut lah berapa. Dia tahu. Sebab apa? Bukan slipper tu. Tapi si pemakai slipper tu, slipper siapa? Slipper Imam Ahmad bin Hanbal. Dari pas sini kita dapat pengajaran, itu kadang tahap keimanan diri perawat ataupun diri orang yang dirawat itu juga memain peranan. Kalau misalnya kata diri, contohnya orang yang dirawat itu bisa kata dia menghidupkan malamnya dengan solat tahajud, perkara yang diperintahkan oleh Allah dia tidak pernah tinggalkan, perkara yang dilarang dia jauhkan dan sebagainya. Itu tak mungkin makhluk-makhluk seperti itu mendekati. Melainkan orang yang hantar Ustaz. Melainkan kalau kita misalnya kata masuk dalam bab sihir dan sebagainya. Hatta dalam sihir sekalipun, itu kita dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada perkara makhluk yang dapat memberi kesan. Walaupun macam yang beri manfaat ataupun mudarat, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang izinkan. Allah yang izinkan berlaku. Bomo-bomo korang jaga action Nah ni aku kasih warning Sabar. Kamera kasih dia. Tapi jangan hantar apa-apa Iman belum kuat lagi. Nak hantar makan boleh GrabFood atau Foodpanda. Itu boleh. Perut boleh layan perut kan. Tapi cara-cara perubatan ni apalah setahu aku pengalaman alam gaib ni pun banyak. Wah, dahsyat. Cuma aku tak nak bentangkan, takut orang ni baik-baik view berapa ni? Baik-baik view 30, takut jadi 3,000. Takut dah 3,000 banyak cerita tapi juga. yang halus. Makhluk halus tengok. Jadi cara-cara perubatan tu banyak saya dah lihat. Ada yang menggunakan garam kan, ada memang biasalah air bacakan, kasih suruh minum. Ajinomoto. Ada apa babas powder kan, ada babas limau. Tapi yang kat Malaysia tu saya nampak yang tu kau try hantar durian. Kau try hantar aku. Hantar aku durian lah. Durian dah. Kau try hantar aku. Dekat lift jin dah lari. Jin yang tak suka durian. Tapi jin ni ada Ustaz. Setan tu ada. Jangan lupa kita manusia biasa. Kita tak nampak dorang. Dorang nampak kita. Ada ni. Aku yang biasa nampak ni aku tahu. Aku bukan nak cakap apa. Kat sini ada 4. Aku tahu. Betul. 4 kat belakang kau. Aku relax je kan. Tak boleh buat apa-apa. Ustaz sebelah aku. Dah bawa bahasa alam gaib Oh dahsyat. Saya rasa ini penting Ustaz. Pasal yalah, pasal ada masyarakat kat sana dorang very pro ruqyah. Pro ruqyah sampai mereka menggunakan perubatan-perubatan yang bercanggah dengan akidah Islam. Yang saya nak ketengahkan di sini Ustaz adalah mereka-mereka yang berpegang dan berpendapat, beriktikad tadi Ustaz mengatakan kan, yang tok dukun ni lah ataupun tok ustaz ni yang memberikan kesan. Itu satu. Ataupun si perawat itu dalam hati dia, walaupun dia mengatakan yang merawatnya Allah, dia dalam hati dia tu kan, oh terror juga aku ni. Kau buka hati dia apa? Tak ada. Aku bahaskan. Sabar. Sebab aku part of Bomo Association. Aku nak kena jawab kat diorang. Tapi kan ni ada cerita sikit aku nak kongsi dengan korang lah. Nak sound. Tak payah. Nanti aku lupa lirik dia. Okay. Dulu aku time sekolah. Okay. Kalau kita nak pergi toilet kan, selalu kena tempaitan tu lah. Jadi aku pun dah tak beritahu tau. Jadi sebelum aku ni, classmate aku dah perempuan. Dia pun pergi dulu. Aku ingat nama dia, tapi aku tak nak sebut nama dia kat sini. Jadi dia pergi dulu. Aku dah kat tangan. Cikgu saya pergi tanda. Cikgu bilang nanti tunggu dia tu balik dulu. Dah lama juga aku tunggu tau. Kau bayangkan kalau nak terkucil tu dah 10 minit kena lama apa. Aku cakap dengan cikgu saya tak beritahu saya nak pergi kat. Jadi aku pergi. Jadi bila aku pergi toilet tu jauh sikit lah. Kelas aku hujung kan. Jadi aku bertembung dengan kawan classmate aku perempuan dak Melayu ni. Tapi bila aku nak dekat dengan dia rebah, dia collapse Ustaz. Dia rebah. Aku tahu macam asal. tak. Aku tahu asal. Pasal dia tengok muka kau tak handsome. Hari-hari dalam bertahan. Allah bodohnya muka jadi. Mungkin juga tak. Tapi bila dia dah rebah jatuh,
Pas aku ni nak terkucil Kau sangat buat kan. bodoh. Aku buat bodoh. Aku kencing. Jadi dah habis kencing. Kau kencing dia. Jadi bila aku dah patah balik, dia masih rebah dekat kelas, luar kelas yang kosong tu. Aku Okay. pun continue duduk patah balik kelas. Kau lepas tu pun jalan juga. Lepas dah buang. Aku jalan, aku dah duduk kelas pun kan. Cikgu tanya, awak balik tadi tak nampak ke? Aku cakap, Ustaz, apa? Cikgu, maaf. Tadi saya nampak dia pingsan kat luar. Kau punya first aider course memang tak boleh guna. Primary school bro. Tak Primary secondary, school. secondary. Oh secondary lagi. Secondary. Dah nak 10-15 minit baru aku teringat yang dia terbaring kat luar. Dah semua keluar kelas keluar tolong angkat dia kecoh ai. Okay, apa jadi pasal dia? Dia macam kena Kena sampuk. sampuk. Selalu banyak kes perempuan tu kena sampuk. Ya dah. Jin dah tu jin yang pingsan tau lepas nampak kau. Bahaya tu kan. Tapi selalu kan asyik sampuk perempuan. Asyik sampuk perempuan. Kenapa dia tak pergi kat laki ke? Laki ada bro. Ada. Laki ada. Ada statik ada. kita yang kita Ada yang jatuh pap, cucuk. Yang minggu-minggu dalam podcast kena sampuk ni. Kau nak buka kes abang kita yang kat Australia Korang insider joke Audience tak faham tau. Kadang takut. Jangan jatuh. jangan Jatuh belakang orang tu tak apa. Jangan jatuh depan. Dia takut jatuh pap dia cucuk. Tak lah Ni joke kita ni. Kau cakap pasal sampuk kan. Ni apa laki-laki tak pernah kena sampuk kan. Eric tiap minggu kena sampuk pun. Dia kalau Liverpool kalah pun dia sampuk. Macam Man U dah puas kena sampuk. Ada soalan-soalan daripada teman-teman Okay, kita. saya rasa ada soalan nanti. InsyaAllah kita akan bacakan soalan-soalan anda. Tapi saya ada last punya before kita go for a short break. Saya nak tanya pada Ustaz kan, pasal perkara ni penting, ada kaitan dengan akidah. Tadi sebenarnya saya nak ketengah sebuah perkara yang mana si perawat tu dalam hati dia mengatakan yang terror juga aku ni kan. Dia cakap gitu? Tak, Dalam hati. dalam hatinya. Ni Dalam hati senario lah. Tapi kemungkinan ini boleh berlaku. Mungkin Boleh manusia berlaku. memang ada perasaan gini. Perasaan ini. Dan dia berpegang dan beriktikad yang dia ada kesan. Dia ada memberikan kesan kepada orang yang dirawat itu. Dan bacaan-bacaan dia ini tu adalah perkara yang merawatkan dia. Dan dia beriktikad yang kerana aku baca lah. Kerana aku. Kerana aku. Bukan kerana kau. Jadi bagi orang macam ni, apa macam mana Ustaz? Kerana saya ada juga dengar tentang ulama ada bahaskan tentang syirik asbab. Dan adakah ini berkaitan dengan apa yang saya maksudkan Ustaz? Nah, dia dari segi orang yang merawat itu sendiri itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ilmu lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada seseorang, dan tidak semua orang yang mempunyai ilmu ini ataupun ruqyah dan sebagainya ataupun dia ada kemampuan. Dia menjadi asbab. Kita kata ada kemampuan ataupun ada kuasa, dia menjadi asbab untuk menjadikan orang bebas ataupun orang itu dapat dirawat dan sebagainya. Itu semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi bila dia merasakan bahawa perkara itu adalah datang contohnya daripada dirinya, tadi dikeluarkan istilah syirik asbab dan sebagainya, seolah-olah dia merasakan bahawa itu adalah daripada hasil usaha dirinya. Merasakan dirinya itu hebat, merasakan dirinya itu jago. Ini adalah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hatta kepada ahli agama ataupun orang-orang yang diberikan ilmu untuk merawat orang dan sebagainya. Jadi mungkin boleh kita masuk dalam bab istidraj. Apa makna istidraj itu sendiri? Istidraj itu adalah kumunul mihnah ataupun kumunul mihan fil minnah. Itu ta'rif yang mungkin ringkas, iaitu ujian-ujian yang tersembunyi di dalam anugerah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia itu anugerah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia itu harta yang banyak. Tetapi dia gunakan pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bukan anugerah, itu adalah pada hakikatnya tersembunyi di dalamnya itu ujian. Yang mana nanti pada hari akhirat dia akan dipersoalkan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, anugerahkan kepada seorang itu ilmu agama.
tetapi dia menggunakan ilmu agama ini untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dan dia makin sedap. Dia makin maju, makin dapat pengikut, follower dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya itu bukan anugerah. Itu adalah ujian daripada Allah yang akan dipersoalkan nanti pada hari akhirat. Berat. Sama juga seperti ini. Taib, dia diberikan anugerah ilmu ataupun diberikan kelebihan untuk mengobati orang, dan itu adalah satu perkara yang baik. Tapi merasakan diri ada kehebatan. Tengok, aku datang baru jin lari. Aku datang ni tak ada orang dekat ambulans, tak ada orang melainkan aku dan sebagainya. Merasakan diri itu hebat dan sebagainya. Allah Subhanahu Taala akan berikan terus anugerah itu. Tapi ia menjadi ujian yang akan dipersoalkan nanti, yang dia akan dipertanggungjawabkan kepada dia itu pada hari akhirat. Jadi ini mungkin boleh menjadi satu peringatan lah kepada kita, tak kira siapa-siapa pun. Taib, itu kena hati-hati atas anugerah ataupun nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab tu kita selalu diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa bersyukur. Baik dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga dengan i'tiqad, kepercayaan kita. Itu bersyukur kepada Allah. Ustaz, saya ada perkara yang nak relate balik dengan apa yang baru saja Ustaz mengatakan tentang istidraj yang diuji dalam anugerah. Kalau kita relate balik dengan, kalau kita bandingkan dengan cerita tadi awal yang Ustaz ceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal dengan sleepernya tu. Apakah perbezaannya Ustaz di antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan cerita yang mana baru Ustaz menceritakan tentang diuji dalam anugerah iaitu istidraj? Bagaimana kita boleh gambarkan di sini? Kita bezakan, kita berikan satu contoh, contohnya bomo ataupun tukang perawat tapi dia bomo. Tapi dia mendakwa dirinya itu adalah tukang perawat perubatan Islam. Dan banyak perkara itu sudah berlaku. Pada hakikatnya bila cek betul-betul, dia adalah ahli sihir, dia adalah bomo, black magic lah. Dia adalah tukang tilik. Dan yang membezakan dia itu dengan perawat yang mengikut landasan syarak itu dengan kopiah misal kata dan sebagainya. Tapi apa yang dibaca, contohnya bisa kata kaedah-kaedah yang digunakan dan sebagainya, ataupun menawarkan sesuatu kepada jin dan manusia, jin ataupun syaitan untuk mendapatkan keupayaan di dalam merawat dan sebagainya. Baik. Jadi bomoh itu walaupun kita hidup pada zaman ini yang serba moden dan sebagainya, dia bukan hanya ada pada zaman dahulu, hingga pada hari ini tetap ada bomoh. Dan istidraj itu boleh kita kenakan kepada contohnya tukang tilik ataupun bomo ataupun sihir, ahli sihir. Dia tetap dapat merubat orang datang kepada dia dan sebagainya, walaupun kaedah yang digunakan adalah kaedah yang salah. Allah SWT tetap berikan orang dia masyhur dan sebagainya. Tengok dia ini boleh ubat dengan misal kata kasih, tak perlu hantar slipper pun, tak perlu hantar slipper, dengan apa, tengok dia punya gambar dia, orang dah boleh baik misal kata. Tapi caranya itu adalah salah. Itu adalah istidraj. Anugerah yang Allah SWT berikan, dia boleh ubat orang dan sebagainya, akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan nanti pada hari akhirat. Beza dengan kisah tadi, kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah ahlu syariah, orang yang memahami Al-Quran dan juga sunnah, salah satu imam mujtahid, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i, gurunya orang yang takut kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang takut kepada Allah, termasuk daripada awliya al-kibar, termasuk daripada wali-wali Allah yang tinggi derajat mereka, orang-orang saleh lagi bertakwa. Jadi ada satu, kalau kita lihat dalam ilmu akidah, itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Laqadi di dalam Jawharatul Tauhid. Dia mengatakan wa athbitan lil awliya karamah wa man nafaha fanbidhan kalamah. Itu bait menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karamah, kemuliaan bagi siapa? Bagi wali-wali Allah. Apa itu karamah? Karamah ini adalah satu perkara yang mencari adat ataupun yang menyalahi adat. Contohnya misal kata, adat, kebiasaan orang yang berjalan di atas air akan tenggelam, jatuh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan, anugerahkan kepada sebahagian daripada wali-wali Allah,
Orang-orang yang bertakwa, yang nampak tanda-tanda kesalehan daripada diri mereka, itu dapat berjalan di atas air, ataupun terbang di awangan dan sebagainya, ataupun berpindah daripada satu tempat ke satu tempat dalam masa yang singkat, ataupun misal kata dapat merobat orang, misal kata dengan menghantar pakaian dan sebagainya, iaitu badannya dan sebagainya, itu menjadi keberkahan, barakah apa yang dipakai itu diambil berkat oleh orang lain. Dan orang dapat menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala daripada peninggalan-peninggalan mereka. Ini adalah karamah yang Allah berikan kepada para wali. Dan itu berbeza dengan istidraj tadi yang kita sebutkan. Itu biasanya digunakan ataupun diberikan kepada ahli maksiat, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang melanggar perintah-perintah Allah, yang melakukan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man nafaha, dan orang yang menafikan karamah. Sebab apa? Biasanya orang-orang yang syirik kepada Allah, maksudnya contohnya tukang sihir, ahli sihir dan sebagainya, tak suka kepada tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia tentera-tentera Allah? Para awliya al-kiram. Orang-orang sihir ni tak suka, tengok dia mata merah dan sebagainya. Wa man nafaha, siapa yang menafikan karamah, fanbidan kalamah, maka buang jauh-jauh kalamnya, pendapat ni dan sebagainya, dengan diindahkan. Jadi kena bezakan antara karamah dengan istidraj dan sebagainya. Masya Allah. Jadi saya rasa banyak pembahasan yang kita akan masuk pada Jangan topik lupa ini. nanti yang satu penuh karamah akan datang juga. Penuh karamah. Tapi dia karamah tak betul. Siapa? Al-Dajjal. Macam main-main jangan lupa nama dia. Kau jangan jadi penunggang agama. Tapi betul. Memang pasal bab karamah Ustaz kan. Saya pernah nampak Ipul sendiri dia ada karamah dia Ustaz. Cincin yang dia pakai tu Ustaz, betul. Ustaz pernah Naik nampak taksi tak payah bayar. Turun baru bayar. Tadi Ustaz bahaskan tentang wali jalan atas air kan. Ustaz pernah nampak Eric People solat atas air Ustaz. Ada gambar sebagai bukti. Okey, aku tak nak ni pasal kita ada mid promo untuk kita ketengahkan. Jadi insya-Allah bagi penonton yang ada soalan-soalan, jangan lupa muatkan soalan-soalan anda di laman chat kita. Insya-Allah lepas mid promo punya session kita akan ketengahkan soalan anda. Jangan ke mana-mana. Khidmat dia memang bagus. Okay, very detailed from the calculation daripada dia time untuk rumah kita untuk dijual, calculate sampai rumah baru kita, budget kita. So kita pun tak ragu-ragu lah. And she's very patient also. Yeah. So Salwa actually recommended us that we are able to upgrade to a 5-room flat. It's actually our main purpose within our budget, and also we don't stretch. So it's easy and faster for us to actually retire. So that's the best thing lah. Yes, definitely. Because before kita purchase, we always have plans lah. Kita dah discuss everything. Untuk jual beli rumah, sila hubungi Salwadin. Nasihat untuk jual beli rumah, sila hubungi Salwadin di 92700737 dan lungsurilah Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan di Instagram wawa_din. Ya, selamat kembali lagi pada podcast Sahabat Bertanya. Baik, kita ada soalan-soalan di sini yang mana soalan pertama saya bacakan daripada Kupeng An. Apakah nasihat kalau seseorang itu sering diganggu tiap-tiap malam memimpikan Saiful Bahri? Nak aku jawab. Lepas tu sambung ni lagi. Mampukah rawatan ruqyah dapat huraikan masalah ini? Ni bapak okay, Jin silakan Kiai Ijat, silakan. Okay, kalau ada masalah gini kan, bawa je perempuan mana nama Ruqyah. Settle. Bawa je nasi ayam penyet, settle. Dengan jin dengan dia dari makan sama. Okay, soalan seterusnya. Okay. Ada komen daripada Elifino, dia mengatakan di sini ramai yang mengambil kesempatan untuk buat bisnes, menjual air atau barang-barang yang diruqyahkan. Mungkin ini yang buat orang turn off dan tak yakin. Betul tak? Aku rasa balik kepada orang ataupun perawat itu sendiri, whether dia nak ambil kesempatan salah, ataupun tidak. Kalau jual air ruqyah ke apa. Pada saya lah Ustaz, tak salah jugalah. Semuanya ada modal lah, betul tak?
Sekarang orang ni dia full time ke apa. Ya, takkan dia baik free, tapi takkan semua free, betul tak? Kau sendiri kahwin free ke betul kau? Kau ambil cermin diri muka kau dulu pun. Air pola pun diorang nak tapi kena soalan beli tu lah. tak ada kena dengan dia. Betul. Okay, jadi macam mana Ustaz? Adakah apa rasa macam mereka mengambil kesempatan Ustaz? Ataupun perkara ni memang dibolehkan menjual air ruqyah ni ataupun perkara-perkara yang dikenangan dengan ruqyah? Baik, kita akan jawab dari segi hukum. Saya. Hukum itu paling penting. Hukum ni adalah harus. Dia nak jual air ataupun dia nak jual roti gadi misal kata yang dia ruqyah tadi. Ataupun Dia ada berniaga. Gadi ni $2.30 campur ruqyah RM2.50 okey lah kira. Okay, apa Ustaz? Saya ever since yang itu insiden pasal roti gadi ni kan, saya betul jujur sampai sekarang saya belum pegang roti gadi ni lagi. Ada fobia sikit lah Ustaz. Yang penting roti tu kalau jatuh depan jatuh pump baik. Okay, Ustaz nak bahaskan ni, silakan. Jadi dari segi hukum, kalau kita lihat dari segi hukum itu hukumnya adalah harus. Dan untuk menjawab misal kata untuk mengambil kesempatan dan sebagainya, itu tak dapat kita untuk kaji ataupun mendalaminya, kerana dia balik kepada diri orang yang menjualnya dan sebagainya. Yalah, niat dia. Jadi bila kita tahu hukumnya adalah harus, jadi kita stop kat situ harus. Tak perlu kita pada pandangan mungkin ada yang sebutkan dijadikan seperti pemasaran dan sebagainya ataupun untuk mencari keuntungan dan sebagainya. Bila kita tahu hukumnya adalah harus, itu sama juga macam seorang yang mengajar ilmu Al-Quran ataupun memberi khidmat misal kata. Kenapa ustaz ni nak kena charge ni? Memberi khidmat misal kata memagar rumah. Sekarang banyak memagar rumah ataupun membaca surah Yasin misal kata tahlil dan sebagainya. Ataupun misal kata apa orang kata kita panggil sertu rumah dan sebagainya. Semua servis lah Ustaz. Dan diletakkan satu-satu harga. Yalah. Tertentu itu dibahaskan, bukan kita yang bahaskan. Itu dibahaskan oleh para ulama dan sebagainya. Mengatakan hukumnya adalah harus. Hatta misal kata orang yang setelah mati, orang yang dah mati dan sebagainya, dan dia wasiatkan contohnya untuk seorang itu diberikan upah daripada harta peninggalannya, itu dilaksanakan wasiatnya. Ataupun misal kata daripada waris itu sendiri mengambil ataupun mengupah seseorang untuk membacakan 30 juzuk daripada Al-Quranul Karim dikubur seorang yang sudah meninggal dunia, itu hukumnya adalah harus. Dan berhak orang yang membacakan itu mendapatkan upahan daripada perkara tersebut. Tapi kalau mungkin kita boleh selitkan, kalau berlaku misal kata nak orang kata nak challenge antara satu sama lain, ini keluarkan ni produk, ini keluarkan ni produk dan sebagainya. Baik. Dan ada daripada syarikat lain keluarkan ni produk dan sebagainya, dan tujuan misal kata nak jatuhkan antara satu sama lain, ataupun maaf kata menyampaikan benda-benda yang tidak ada nas ataupun tidak ada rujukannya misal kata dalam syarak dan sebagainya. Ataupun dengan tujuan yang melanggar ataupun tidak ada dalam syarak dan sebagainya, ataupun ditambah-tambah benda yang tidak ada dalam syarak kerana tujuan untuk melariskan misal kata jualan dan sebagainya, ataupun orang percaya dan sebagainya, itu adalah satu penipuan. Marketing penipuan di dalam di dalam jualan. Tetap itu adalah perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Ini sabun ruqyah ni, ini air ruqyah ni. Ni daripada zaman Syekh Abdul Qadir Jalani tau, yang main-main macam gitu kan. Dia punya cara nak marketing lah. Saya berikan gambaran saja. Kalau air aku boleh terima. Kalau gardener dia kata daripada zaman Syekh Abdul Qadir Jalani, kau panggil dia datang sini. Ada roti pun zaman dulu. Roti bukan gardener kakek. Roti lepas. Roti ada, mungkin lain brand lah. Dia tak faham bahasa. Sakit hati ai. Okey, kita nak bacakan soalan daripada Isam Murin Jalani. Ustaz, saya nak tanya, ada yang masyarakat Melayu yang baru mendapat rumah, ada yang memanggil khidmat meruqyah atau memagar rumah baru mereka, dan ada juga yang membawa minyak, beras, garam, asam dan gula. Adakah ini amalan syirik?
Sekejap masuk sekejap. Rumah dia cakap dia baru masuk rumah. Memanggil khidmat ruqyah buat apa? Tembok dia sakit. Dia tahu ke tak maksud ruqyah? Dia dengar ke tak ni tadi? Sabar bro, sabar. Dia dengar ke tak ni? Ruqyah tu apa maksud dia? Sabar. Syazali ni kau dengar sini Okay. Kamera. Kau Go. lepas ni kita kau rewind balik Kau jangan sampai aku ruqyah rumah kau tahu. Tembok sakit ke? Air pipe sakit ke? Akal iPad kiri tu rejim. pakai. Kau jangan sampai tahu ada gardenia kat Xbox kau tahu. Itu kau warning kau Okey. Jadi saya rasa bukan ruqyah, bukan khidmat meruqyah, khidmat bagi memagar rumah. Cakap tu biar terang sikit. Khidmat bagi memagar rumah. Itu membawa minyak, beras, garam, asam, gula, peanut butter semua kau tak nak sebut. Alamak dia ni. Adakah ini syirik? Maksud French fries tak masuk French fries. saya memang nampak nama ni macam panas sikit. Okey. Mungkin Ustaz boleh bahaskan. Adakah dengan memagar rumah itu dengan membawa minyak, beras, garam ini semua, asam gula, adakah ini amalan-amalan syirik? Ustaz? Okay, first kali kita lihat dalam amalan memagar rumah itu ada nas dia dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dianjurkan bila kita memasuki rumah baru ataupun rumah yang baru kita pindah, nak mendiami satu-satu tempat. Dia bukan rumah yang kita beli ataupun rumah yang kita sewa. Ataupun tempat untuk kita duduk, dipinjamkan sementara tempat yang baru dan sebagainya untuk kita mendiami tempat tersebut. Itu ada amalan dibacakan surah Al-Baqarah kat situ. Dibacakan surah Al-Baqarah daripada ayat pertama hingga ayat yang akhir, baik dibaca satu kali khatam surah Baqarah ataupun dipecah-pecahkan. Jadi sekarang ini ada khidmat-khidmat seperti itu yang diberikan dengan harga-harga tertentu. Tu hukum dia adalah harus. Dari segi khidmat itu dibayar dan sebagainya, hukum dia adalah harus. Dan ada baiknya kalau kita sendiri yang dapat baca, tuan rumah itu sendiri mengumpulkan ahli keluarga, ataupun misalnya kata satu hari satu ayat, sampai mungkin lama sangat kalau satu hari satu ayat, mungkin satu hari misalnya kata satu muka surat, letaklah satu muka surat. Okey, kalau satu hari satu ayat nak masuk setahun dah. Dah 5 tahun pun tak habis, dah jual dah jual sampai rumah. MOP. Tu lah. MOP 5 tahun. Agak-agak 5 tahun baca satu surah. Surah Baqarah ada berapa ayat, Ustaz? Dan Dia tes. Nanti saya banyak jawab, Ustaz. Nanti Ustaz soal kau test kau kat sini Saya tahu, Ustaz tahu. Saya nak kenakan orang. Saya tahu. Saya gini kasih hint gini. Okey, terus. okey, jadi kalau misalnya kata tak mampu untuk baca surah Al-Baqarah dan sebagainya, hidupkan rumah. Dengan apa? Bacaan maulid Nabi SAW, selawat ke atas Nabi SAW, ataupun hidupkan rumah dengan bacaan ratib. Ratib Al-Attas, misalnya kata Ratibul Haddad, Ratibul Imam Abdullah bin Abbakal Idrus, zikir-zikir wirid pagi, petang dan sebagainya. Wirid sakran boleh? Wirid sakran apa, Hizbit Imam Nawawi dan sebagainya, zikir-zikir ma'thurat dan sebagainya, itu boleh dihidupkan rumah. Tak mampu baca surah Baqarah, dan ada amalan-amalan yang dihimpunkan oleh para ulama, khususnya ulama kita di Singapura, amalan Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib ketika memasuki rumah baru, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Dan itu semua adalah perkara yang diberikan ganjaran, diberikan pahala atas perbuatan itu. Baik. Dan perlu, mungkin kita boleh tambahkan lagi, dia kadang bukan hanya dengan memagar rumah dan sebagainya, kadang dia lihat kepada diri orang itu sendiri. Diri orang itu sendiri, dia harus, kadang dirinya itu menjadi pemagar bagi makhluk-makhluk ini, tidak dapat tembus ataupun tidak masuk. Masya Allah. Tapi kalau misalnya kata kita awal dapat rumah ataupun minggu pertama dan sebagainya dihidupkan dengan amalan-amalan baik, tapi minggu-minggu seterusnya dan sebagainya itu hancur, hancur dan sebagainya, itu bukan tu raja jin masuk Raja jin. tak tahu Kat Xbox ada Kasberg. itu itu boleh. Sabar. Aku pun confused. Bersangka baik. 0%. Kita tidak mahulah benda-benda betul, seperti betul. itu dan sebagainya. Kita sendiri sebagai orang yang menghuni rumah, diri kita perlu kita perbaiki dan sebagainya. InsyaAllah kita usaha untuk perbaiki diri kita. Jadi ada beberapa amalan daripada masyarakat Islam Melayu khususnya,
ataupun yang orang Islam yang lain bangsanya India dan sebagainya, itu seperti menyediakan beras ataupun minyak dan sebagainya. Itu kalau kita lihat dari segi syarak, itu tidak ada. Tidak ada dari segi syarak dan sebagainya. Tidak ada nas. Tapi itu mungkin adalah adat, kebiasaan. Orang yang baru memasuki rumah dan sebagainya, itu disediakan benda-benda ini. Kerana orang Indonesia pun orang buat, Ustaz. Dia buat benda macam ini. Orang Indonesia ni orang kuat dengan tradisi. Kuat dengan tradisi. Jadi adat selagi tidak menyalahi syarak, itu diharuskan. Tapi kalau misal kata ada i'tiqad bahawa jin makan ni beras, ataupun misal kata minyak ni nanti jin malam-malam pergi ambil, pergi masak dekat ni, misal katalah jin pandai masak pula. Contohnya lah, jin pun makan tu. Tulang. Ataupun misal kata ada pandangan-pandangan khurafat seperti itu, maka sebaiknya adalah dijauhkan. Kita tidak mahu sebut kalimat syirik, kerana kalimat syirik ni berat. Betul. Dan kita sangat takut, dan ditarbiyah ataupun diajar oleh guru-guru kita, itu jangan semudah-mudahnya sebut kalimat syirik dan sebagainya. Barangkali orang yang lakukan seperti itu, dia memang tak tahu. Dia memang mengikuti adat ataupun kerana kejahilan. Tapi dia tetap masih beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara-perkara itu hasil tidak ada nas dalam syarak. Kalau ingin dilakukan dan sebagainya, tapi jangan sampai ada i'tiqad, kepercayaan yang khurafat. Itu beras ataupun minyak dan sebagainya itu dibawa, mungkin tujuannya untuk dimasak. Lepas diadakan, dibacakan, misal kadang-kadang orang persembahkan ataupun letak atas piring dan sebagainya, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti kita ada air misal kata ini, kita baca ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah dan sebagainya. Orang itu mungkin niat dia baik untuk baca surah Baqarah dan sebagainya. Lalu dimasak, ada barakahnya dan sebagainya. Macam orang dulu-dulu bila dia masak, bujama dan sebagainya, masak dan sebagainya, itu apa orang kata sering dibarangkan dengan zikrullah, dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Itu diharuskan, perkara yang diberikan pahala, ganjaran. Azan pun boleh, Ustaz? Bila orang masuk misal kata untuk azan dan sebagainya, itu diperbolehkan, tak jadi masalah. Kau jangan salah azan pula. Kau jangan naik MRT kau azan. Pul, kau jangan salah azan tau. Pul. Saya teringat satu kisah tentang azan ni. Dulu ada orang dia merawat dekat negeri seberang lah. Jadi bila dia punya temannya itu kena rawat dan sebagainya, jadi ustaz ni suruh orang ni azan lah. Okey. Asisten suruh azan. Jadi orang ni datang merawat kawan dia yang kena. Lalu bila dia azan tu, dia baca takbir hari raya pula. Allahu Akbar. Jadi dia tak tahu azan actually. Dia tak tahu azan, jadi dia baca takbir hari raya. Ilmu itu penting guys. Ilmu itu penting guys. Tapi ada kebaikan dia juga. Dia baca takbir. Tapi takbir nak tanya, takbir muqayyad ke takbir mursal, betul tak? mungkin kan dia dah lama baju hari raya dia tak terpakai kat Covid ni. Suasana di hari fitri Suasana di hari fitri. Okey, kita ada soalan daripada Haji Koji. Kan, Assalamualaikum Ustaz dan SNM Brothers. Waalaikumsalam Haji. Soalannya adalah, apa itu penyakit ain? Siapa yang boleh terkena? Bagaimana cara untuk menghindari penyakit ain ini? Syukuran. Ain tu ni bukan Nurul Ain bukan tu lah. Dari bunyi dia semua macam perempuan. Ruqyah Ain. Adakah kau ain pada aku? Dia tengah ain kau. Dahsyat lah. Game sana. Penyakit ain tu benar, Ustaz. Ada, Ustaz. Betul. Saya tahu, Ustaz. Pasal orang banyak hasad dengki. Saya tahu, Ustaz. Orang banyak hasad dengki, bro. Alhamdulillah, siapa yang berain dengan saya dapat tepis, Ustaz, selama ni. Masya Allah. Cara dia macam mana kau tepis? Aku tak boleh share panjang ni. Amalan aku banyak. Orang dia tawadu, tapi dia war-warkan. Aku tak nak jatuh istirahat. Tafadhal, Ustaz. Okey, dari penyakit ain ni jadi ada berdasarkan hadis Nabi SAW, al-ainu haq. Penyakit ain ataupun ain ni kita terjemahkan dengan penyakit mata ataupun kena mata. Ini adalah perkara benar, itu datang daripada Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Jadi bila dia datang daripada Nabi SAW itu, haqquhu at-taslimu wal qabul. Tugas kita, hak ni adalah kita menerima dan kita serahkan.
Iaitu kerana ia datang daripada Nabi SAW. Apa yang datang daripada Nabi itu adalah perkara yang benar. Jadi ain ni memang ada sejak daripada zaman Nabi SAW dan mungkin sebelum zaman Nabi SAW, zaman jahiliyah ataupun sebelum-sebelum itu. Kemudian siapa yang biasa terkena soalan dia? Dia mengatakan siapa yang boleh terkena? Bagaimana cara untuk menghindari? Jadi ain ni, mata ini biasanya ia terkena. Dan ia terkena itu, bila kita kata terkena itu, bukan tak semestinya kena, itu berlaku dengan izin Allah. Biasanya terkena kepada orang-orang yang Allah SWT anugerahkan nikmat yang banyak kepada orang itu. Contohnya misal kata dia mempunyai rumah yang besar, ataupun dia misal kata dia mempunyai paras rupa yang cantik, ataupun misal kata dia diberikan harta yang banyak, lalu orang lihat jealous. Dan orang ada perasaan jealous, ataupun tidak suka, ataupun mata merah. So kadang orang sebut kadang mata merah, cemburu dan sebagainya, ataupun datang daripada orang yang hasad, orang hasad, dengki, orang tak suka dengan mata dan sebagainya. Lalu orang yang terkena ain ataupun yang dilihat yang orang yang punya nikmat yang besar itu terkena mata daripada orang lain. Dan ia juga boleh berlaku kepada bayi dan sebagainya. Ia boleh berlaku pada bayi dan sebagainya. Sebab tu kalau kita lihat sebahagian daripada amalan, mungkin ada amalan ini di kalangan masyarakat India Muslim ataupun masyarakat Melayu sebahagian. Itu bila bayi dilahirkan itu tak ditunjuk-tunjulkan, ataupun tak diletakkan dalam media sosial dan sebagainya. Kerana apa? Comelnya bayi itu dengan warna kulit ni dan sebagainya, baru dilahirkan dan sebagainya. Itu takut orang bila melihat, contohnya orang memuji cantiknya dia, orang bawa motor mesti kata motornya baik, besar dan sebagainya, baik, gini-gini. Itu takut terkena penyakit mata. Sebab tu kalau kita lihat amalan sebahagian daripada para ulama ataupun di sebahagian negeri, itu bila bayi dilahirkan itu kadang dicomotkan ataupun diconting sedikit daripada bahagian mukanya itu dengan ada yang menggunakan arang, bukan arang yang panas tu lem dan sebagainya, ataupun digunakan celak dan ada yang menulis misal kata Asmaul Husna dan sebagainya. Itu hukumnya adalah diharuskan supaya bila kita lihat, kita nampak nama kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, terus ingat kepada Allah, ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam warning juga bukan warning, tapi mungkin nak kembalikan bahawa ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan dan sebagainya. Okey, itu hukumnya adalah diharuskan, tidak jadi masalah. Jadi biasanya yang terkena ni adalah orang yang punya nikmat. Wa kullu dhi ni'matin mahsudun, kata Nabi SAW. Setiap orang yang mempunyai nikmat, hatta ahli ilim atau ulama besar, itu boleh terkena penyakit mata. Kita teringat dulu kita jalan-jalan, kalau kita keluar di Tarim khususnya, apa yang kita lihat kalau rumah-rumah yang besar kat Tarim tu, kadang dicat dengan cantik dan sebagainya, dari segi luaran, warna-warni dan sebagainya, diletakkan kalimat Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Masya Allah. Apa makna dia, Ustaz? Ini yang dikehendak oleh Allah. Ini adalah kelebihan anugerah daripada Allah. Jadi itu apa? Kenapa? Asal kebanyakan daripada rumah, hatta orang letak kat motor, orang letak kereta dan sebagainya. Kenapa dia letakkan ayat-ayat ini? Untuk mengingatkan bahawa ini anugerah bukan daripada aku, ini anugerah daripada Allah. Supaya antara faedah ni adalah menjadi asbab untuk mengelakkan daripada terkena mata dan sebagainya, orang lihat, orang hasad dan sebagainya. Orang tengok nama kalimat Allah, orang teringat ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang terkena. Kemudian untuk menghindarkan itu daripada perkara tersebut, itu diajarkan juga oleh para ulama. Contohnya kalau kita menggunakan pakaian baru, contohnya Rik Nari pakai Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi next week kita tak tahu kan dia pakai apa lagi kan. Mengingatkan para sahabat. Cakap Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kehendak Allah.
memberi rezeki kepada Ustaz teruskan. Macam lambat itu dia cakap. Jadi kalau dapat misalnya kata puji-pujian dan sebagainya, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, supaya orang yang memuji dan sebagainya, melihat dan sebagainya, itu tidak menjadi asbab kita terkena penyakit mata dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ustaz, maaf. Ni kita dalam topik ni kan. Mungkin Anas ni nak minta nasihat pada Ustaz. Macam kita ni sendiri orang awam, selalu melihat dekat social media lah. Kita tak lari pada social media orang kan. Macam mana untuk diri kita ni untuk melindung diri kita daripada ada sikap macam rasa iri hati. Macam bukan iri hati lah. Macam ada macam rasa macam tengok orang tu macam orang ni lebih aku kurang. Apa nasihat Ustaz macam Okay, mungkin dia bukan nasihat kepada, dia nasihat kepada diri kita semualah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melihat kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang teman kita dan sebagainya, itu kita letakkan, orang kata apa, kita letakkan dalam diri kita bahawa kelebihan itu datang daripada Allah. Kelebihan itu kembalikan semuanya itu datangnya itu daripada Allah. Jadi kalau misalnya kata kita dah tahu bahawa kelebihan nikmat yang banyak Allah anugerahkan kepada teman kita, ahli keluarga kita, jiran kita, kepada teman kita, hatta dalam ilmu misalnya kata teman kita lebih rajin daripada kita, banyak guru-gurunya dan sebagainya, kita rasakan dalam diri ini adalah kelebihan daripada Allah. Jadi Allah yang berikan. Bila kita tahu ini adalah pemberian daripada Allah, kita nak lawan Allah ke? Yalah. Kita nak kata Allah, asal kau gini? Nak question Allah. Allah berikan. Siapa awak? Awak adalah hamba. Kita tahu kita adalah hamba. Dan Allah adalah Tuhan dan dia berhak untuk berikan kelebihan kepada sesiapa pun yang dia nak. Dari part situ mungkin boleh mematahkan ataupun mematikan perasaan sikap hasad, tidak suka ataupun benci ataupun misalnya kata menuduh orang dengan sesuatu perkara yang tidak layak. Wallahu a'lam. Sebab tu macam aku praktis ni cakap diri jujur aku jujur Macam kita tengok sekarang, kita zaman teknologi fiber Facebook semua kan. Aku nak tercakap fiber terus kata nak terbawa-bawa kan. Bawa kerja pula Ustaz. Tengoklah saya punya kusyuk kat kerja tu. Sekarang sebelah aku muntah aku kalau macam tengok post-post orang kawan-kawan Facebook, walaupun tak kenal kawan Facebook ke atau kawan yang rapat ke apa kan, aku selalu macam cakap tengok ini aku alhamdulillah aku biasa kan. Kira bersyukur dia untuk dia lah. So far aku try diri aku ni tak ada macam jadikan ain untuk orang Azad. Saya tengok walaupun dia lebih kaya ke, lebih apa, maju ke apa, lebih jambu ke, berjaya ke apa kan, aku tak ada try tolak ni iri hati punya perasaan. Pasal aku rasa apa tahu, yalah aku ni sendiri hamba yang lemah Mungkin kita tengok kawan kita maju, tapi sebenarnya Allah uji kita Ustaz Yalah, macam kau tengok orang kasih ni, kau rasa kau kurang, padahal nikmat kau lagi Allah, lebih daripada orang. Tak, mungkin tak zahirnya tak banyak bagi diri kita, tapi Allah kasih kita lebih yang tak nampak. Kesihatan ke, kebahagiaan tu lebih lain dalam aspek lain. Orang yang selalu tengok social media ke gitar kebolehan dalam main gitar ilmu juga Jadi sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Ada time kita punya rezeki datang, ada time orang lain punya rezeki datang. Betul lah. Yang apa-apa penting kita ingat itu semua Allah dah takdirkan. Betul. Macam mana Neris berbual macam ada next week kau pakai songkok aja. Sarban sekali ya, Bu? Sarban sekali. Tak pernah, saya tak pernah pakai sarban. Okey, kita ada segmen kan, kita nak masuk kepada segmen kita kan. Jadi bagi mereka kan, terimalah kalam hikmah. Qala al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih, 'allamatud dunya. كل من لم ينتفع بالذكر والقرآن لم يخشع للتذكير والبيان فذلك لضعف الإيمان واعتلال الجنان حيث ران ما ران. Berkatanya Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih, 'allamah dunya, setiap orang yang tidak mengambil manfaat dengan zikir dan bacaan Al-Quran serta tidak takut dengan peringatannya,
dan keterangannya, maka hal itu terjadi kerana lemahnya iman serta sakitnya hati yang telah menutupi. Wallahu a'lam. Baik, bismillah. Jadi ini adalah kata-kata hikmah daripada Al-Imam Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Balfaqih, Allamatud Dunya. Allamatud Dunya tak apa, Ustaz? Allamatud Dunya ini adalah gelaran yang diberikan oleh gurunya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad kepada muridnya Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Balfaqih kerana kedalaman ilmu agama Al-Imam Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Balfaqih. Mana guru dia? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi dia hidup sezaman dengan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan dia adalah salah seorang murid daripada Al-Habib Abdullah penyusun Ratib Al-Haddad yang masyhur itu. Bahkan ada beberapa kisah yang disampaikan kepada kita. Itu kalau ada beberapa soalan yang ditujukan kepada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu dialihkan kepada muridnya yang bernama Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Balfaqih. Masya Allah. Soalan ini boleh dijawab oleh Allamatud Dunya dan gurunya sendiri yang memberikan gelaran ini. Gurunya itu Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu adalah orang yang besar, memberikan gelaran yang sesuai. Dan ini boleh kita dapat satu pelajaran. Tidak semestinya guru itu kadang dari segi keilmuan itu lebih hebat daripada murid. Bahkan guru yang baik itu sentiasa menginginkan kebaikan, bahkan inginkan bahawa muridnya menjadi lebih hebat daripada dirinya. Itu adalah guru yang benar. Masya Allah. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi sedikit tentang Al-Habib ini Abdul Rahman sebelum kita masuk dalam kata-katanya ataupun hikmahnya itu dikatakan bahawa imam ini dia meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia itu lebih kurang 30 ilmu itu masih terkubur di dalam dadanya yang tidak pernah ditanya oleh orang. Saya pada ilmu-ilmu tafsir, ilmu fikir dan sebagainya, ada lebih kurang 30 ilmu yang tidak ditanya. Dan benar satu kali dia ini tukang kebun. Jadi Habib Abdul Rahman tukang kebun. Tukang kebun. Kerja dia tukang kebun. Allah. Jadi bila Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu alihkan soalan, suruh tanya Abdul Rahman bin Abdullah Balfaqih itu, nanti orang lihat, orang akan pergi kebun nampak dia tengah cangkul. Tengah bekerja lah. Jadi pernah satu kali dia cangkul, dia sedang bekerja. Dia kata ada orang sekarang ni tengah meninggal dunia ataupun dah meninggal dunia lah. Jadi orang tu tanya, bagaimana kau tahu wal imam orang meninggal dunia? Dia cakap daripada tanah. Jadi dia ada ilmu, dengan baunya tanah dia boleh tahu bahawa orang meninggal dunia. Jadi orang tu tanya, ini kasyaf ataupun ilmu? Ini kita masuk dalam bab karamah pula lah. Jadi dia kata ini bukan kasyaf, ini adalah ilmu. Dan dia ada kaitan dengan satu-satu ilmu yang saya lupa dia punya nama dia. Pada masa ini dia ada scientific name ataupun ilmunya. Yang mana boleh tahu orang berlaku sesuatu itu daripada alam semesta ataupun daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi dia mengatakan kullu man lam yantafi' bidzikr wal Quran. Setiap orang yang tidak mengambil manfaat ataupun tidak mahu mengambil manfaat, tidak ada usaha mengambil manfaat dengan zikir yang dia baca ataupun dengan bacaan Al-Quran ataupun dengan bacaan Al-Quran yang dia dengar. Tidak mahu menjadikan dia sebagai peringatan. Tidak mahu menjadikan dia itu sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dan dia tak takut dengan peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Tidak khusyuk. Walam yakhsha' litadhkir wal bayan. Itu kenapa perkara itu berlaku? Itu perkara berlaku kerana lemahnya iman. Kerana lemahnya iman yang ada di dalam diri seseorang itu. Wa'tilalil janan. Selain daripada itu, kerana sakit ataupun kerana hatinya itu dah rosak. Hati itu dihidupkan dengan apa? Hati itu dihidupkan dengan zikrullah, dengan mengambil pelajaran daripada zikir yang kita baca dan memahami, misal kata zikir yang kita baca itu dapat
menyingkapi penyakit-penyakit hati. Begitu juga iman itu dapat dikuatkan ataupun ditambah iman itu dengan kita membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, mengambil peringatan-peringatan daripada Al-Quran, itu dapat menambahkan lagi kita punya iman. Akan tetapi bila seseorang itu dibacakan Al-Quran, makin dia itu tidak ada kebangkitan daripada dirinya untuk melakukan amalan-amalan soleh. Peringatan-peringatan yang keras yang ada dalam Al-Quran tak menjadikan dia itu orang yang lebih baik dan sebagainya. Itu dia kena cek dia punya iman. Dia kena cek dia punya hati ni. Barangkali hatinya itu keras. Ataupun dirinya, hatinya itu telah tertutup daripada perkara-perkara, na'udzubillah min zalik, perkara-perkara yang ada kebaikan dan sebagainya. Taib. Daripada sini dia kata, haitsu rana ma ran fadzalika li dha'fil iman wa i'tilalil janan haitsu rana ma ran. Serta sakitnya hati yang telah tertutupilah ataupun dia menjadi gelap kerana perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebagai kata-kata hikmah ini memberikan kita semangat untuk kita tambahkan lagi, kuatkan lagi iman kita itu dengan amalan soleh. Bagaimana? Dengan kita mengambil pelajaran daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita menghilangkan penyakit hati kita ini dengan apa? Dengan zikrullah, dengan campur dengan orang-orang saleh, dengan mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini sangat penting. Dia adalah ilmu fardu ain. Ia adalah ilmu fardu ain. Mungkin boleh kita masukkan hari ini, mungkin ada orang dia nak lebihkan ilmu ruqyah. Tapi dia tak nak kaji ilmu fardu ain. Ilmu ruqyah itu fardu kifayah. Orang dah buat gugur kewajipan atas yang lain. Tapi bila awak tak mempelajari ilmu fardu ain, antaranya ilmu tasawuf, awak berdosa. Awak akan berdosa dan tanggung dosa itu dan sebagainya akan dipersoalkan nanti insya-Allah. Dari itu sedikit sebanyak dapat disampaikan. Masya-Allah Ustaz. Saya rasa ini saya nak kongsi Ustaz. Kalau kita lihat daripada kalam hikmah ni, kalam-kalam yang hebat selalunya datang daripada orang-orang yang hebat, yang terpilih di sisi Allah SWT. Luar biasa. Bila Ustaz tadi mensyarahkan sikit tentang sejarah Habib Abdul Rahman, kan? Masya Allah, saya tak tahu yang dia seorang farmer, seorang pekebun. Luar biasa. Dan ulama. Ulama, imagine. Seorang pekebun, ulama. Alamat dunia lagi. Seorang pekebun dan ulama yang paling termasyhur di seluruh dunia. Masya Allah. Masya Allah. Dahsyat kau main Masya Allah. Kau macam terdiam Dah dapat rasa sikit lah. Dapat rasa jin masuk dalam badan kau Baiklah, baik. Sebelum jin merasuk kan ke semua daripada jin kita. Jin mata dah masuk ni, jin mata. Jin mata. Baiklah. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kerana sudi sangat membimbing kita dan memberikan kita hikmah-hikmah mutiara-mutiara daripada ilmu. Syukran Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah bagi mereka yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, kita ada Product Talk selepas ini. Product Talk bagi mengapa HDB upgraders banyak beli kondo. Nak tahu? Lepas ini kita ada Product Talk, jangan ke mana-mana. Jadi signing off from Sahabat Bertanya. Saya Indra Sahib dan saya Izzat Gardenia. Saya Eric People aka The Bomo. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jumpa guys. Selamat datang kepada Product Talk Property. Saya hos anda Indra Sahib dan podcast Product Talk ini dibawa oleh Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi beliau di talian 927-00737 dan juga bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram wawa_din. Bersama kami di studio Salwadin dan Elfi. Terima kasih. What's up bro? Alhamdulillah baik. What's up? Bagus. Alhamdulillah.
And we have to start the morning with a good note lah. Okay, betul. Positive pump. positive energy. Start the week with the good note. Start with the morning with the good note. InsyaAllah. And for those yang kat yang sedang menonton we have a topic today talking about upgraders and why and kenapa ramai HDB upgraders di luar sana yang bertukar angin membeli kondo kan. Kebanyakan daripada HDB upgraders sekarang dah berani membeli kondo. Jadi inilah topik yang kita akan bahaskan lagi mendalam. Jadi mungkin kita berikan laluan kepada Salwadin why this coming trend. Pasal dulu dah biasa kita nampak mak bapak kita, even makcik dan pakcik kita kalau upgrade pun upgrade to a bigger house. Mansionette lah. Mansionette lah, paling besar lah, paling eksklusif lah Eksklusif tu. Eksklusif lah. Tapi sekarang we can see more anak-anak muda of my generation, of our generation yang taking a step higher, right? A level up where they dare themselves, not say dare themselves, they are confident of going into condo punya owning a condo. Maybe you want to explain why is there such trends? Recently there was a news kan saying that HDB upgraders of daripada upgrade into EM or EA, they're going into the private property market. So kita pun kajilah why we have our clients who are doing such, and we want to reach out to more of our community yang actually mampu, but they just pull back sikit because of maybe the lack of information, the knowledge. So we are here lah, kita tolong kita dekat sini, kita want to share information and give you options. So why are HDB upgraders upgrading to condo? Firstly kan, rumah sekarang HDB punya harga memanglah this is the highest. It's at its peak. Yeah, since 2013. I mean, the highest, since, historically, paling tinggi is 2013. Correct. So now, the 7-8 years later, because of COVID, kalau tak COVID, I don't think we'll be at this point. That's true. Pasal BTO pun tak cukup. So orang-orang muda yang nak beli BTO dah tak boleh tunggu 6 tahun. Last time it was like 3 years kan. So diorang pun compete for resale flats lah dengan orang-orang upgrader biasa. So dulu satu EM atau satu EA atau satu 5 room flat, maybe satu minggu ada 5 buyer datang. But nowadays ada 10 atau 15 buyer datang. Oh, that's wow. That's a lot. Yeah. So, lagi with the restrictions, of course we will stagger them lah, right? Exactly. But it's a good, macam kalau hari-hari ada viewing, people go for viewing, we know that unit is really sought after. Exactly. So dulu kalau you boleh jual 500,000, sekarang you boleh jual 600,000. And EM now, even dekat Sengkang, I was looking for one for my buyer, 800. Oi. Okay. Wow. 800 for an EM. Dah macam beli kondo bro. Macam. So itu pasal like Wawa say, yalah, the more and more HDB upgraders going to private property. Because kalau you jual mahal, do you think you want to buy at the same price? Yes, correct. Yeah, you jual mahal, you mestilah beli mahal. And most sellers punya mentality is I sell high, I nak buy low. Where can you buy low if you're selling high? Unless you tunggu, wait for property market to come down. But then you sell low. Yeah, you buy low. Yes, correct. Yeah, so okay, if a seller sell low and buy the next property at a low punya price also, is that counted as a negative sale? Okay, no, it's not. No. But having bila you say like that, it's not about selling low, buying low je lah. It's really about cash over valuation. Yes, correct. It's how much cash you're able to get from that sale itself. I mean, even as a buyer nowadays, if you buy a HDB, let's say dulu you beli 5 bilik, you tak bayar the cash lah. You pay the deposit maximum 5k to the seller if you're a buyer. But nowadays you dah kena fork out extra 80k, 60k, 50k for COV. Extra cash daripada you punya cash profits nak kena pakai. Correct. So that is one of the reasons juga yang I feel like people say, buat apa yang aku bayar 60k for a HDB flat yang dah almost 30 tahun, Lepas tu renovation lagi. Oh, there's a lot lah. Yeah. Might as well they buy maybe new launch condo yang dah renovate, say 50k.
Tak payah nak renovate kan? Tak payah renovate, harga boleh naik, rumah baru. Correct. Things like that lah. Yeah. So when you buy, you tak payah nak reno loan, tak payah nak mortgage loan kalau you buy a new condo. So it's just the mortgage loan aja dah cukup. Renovation tak payah. Yes. Kalau new condo dah ada cabinet, Yep. dah ada wardrobe, dah ada fridge. Toilet macam mana toilet? Toilet all done. Siap. Toilet macam condo, macam hotel punya toilet. No? Wow. Yeah. Correct. Yeah. It's just that I think again orang they don't expose themselves to these things because on the first stage, let's say diorang dapat tips daripada kawan-kawan orang yang never did it before. Kawan-kawan yang negatif. Kawan-kawan negatif atau bukan negatif, kadang-kadang it's just lack of knowledge. Yeah, you know, correct, it's okay. just Kawan-kawan yang cakap, you know, kalau kontraktor tu bila dia buat HDB rumah yang murah tau, bila dia tahu your address is a condo address, the price dah jadi naik. So Maybe, you know, they will just like nak renovate lagi. banyak myths lah. Yeah, Myths yeah. But what's the normal macam kita dah dapat nampak daripada trend. Tapi from moving forward from here, 2021, and do you see that this trend will be more apparent tak? Macam in the coming future. Okay. So since let's say 1965, the first HDB dulu SIT they call it Would you like to bring us back to history? history. So you know the trend, you know the trend. So obviously dulu Singaporeans almost 99% tinggal HDB, private property maybe 1%, 2%. And then in the 90s maybe 85% people live HDB, 15% private property. And then after that year 2000, gradually until today. Nowadays only 77% of Singaporeans live in HDB flat. Oh, that's a drop, eh? Yeah, there's a vast drop. So there is a trend. So 23% of Singaporeans live in private property. More and more Singaporeans are living in private properties. So I'm not shocked. I'm not surprised. That means in the coming years, so the numbers will continue to increase. Increase in the private side. And Betul. also Decrease lower on in the the HDB decrease side. in the HDB Not only for Singaporeans, even our community. Yeah, we're having more of our communities, you know, our Malay communities Malay, yang upgrade, you know, from HDB to condo. Kalau dulu semua macam very takut lah nanti nak bayar, nak bayar mortgage, nak bayar, you know, your maintenance fees. Pada diorang tu macam banyak gitu. But then when they know what are the payments exactly, then they were like, actually tak banyak difference from dengan HDB, tak banyak difference. So that's when they open up. And then when they look at prices, especially prices now, kalau HDB dah macam gini, but as well they switch to something which can also help them gain in future. Correct. Yeah. Usually kalau the profile of those yang HDB upgraders naik to condo, I assume lah, that's why I seek your kind advice. I assume that they might be from the working class punya community lah, right? With a handsome punya kind of monthly income. Because kita tengok ni dia dulu tinggal HDB. Lepas tu dah upgrade to condo. Wah, jadi mesti kaya lah. So kita always have that kind of mentality. Is that the reality of such upgraders? Yeah. Okay, because bila you nak upgrade, of course you have to pay, you have to service your monthly installments. So whatever earnings you have, you know, which goes into your OA, that has to be sufficient to pay. Kalau tidak, you kena top up cash. So ideally, of course, you know, when you have about 8,000 income, combined income, that is actually a path for you to actually yes, for you to upgrade. And then of course we will do proper, you know, calculations to make sure that sometimes ada orang tu walaupun gaji dia tak banyak tapi CPF dia banyak. CPF dia banyak. Maybe because dulu dia kerja, you know, gaji dia besar. Yes, correct. OT kan. OT kan. 2-3 kerja. So when they have it all depends on your funds available, either cash, CPF, and then we will work towards that direction. I'll just give you an example. Kalau you believe you buy a condo at $1 million, you punya loan 750,000. Okay, your monthly installment is 2,500. Okay, 2,500 ni kalau you are earning, let's say you tengok you punya CPF statement, every month you punya ordinary account masuk, let's say 1,000, laki 1,000, bini 1,000. So that means another $500 tu needs to be paid in cash lah. But usually
once you pay the down payment of the property semua, you masih ada balance CPF. So for example, you ada 50,000 balance tau. Okay. So that means this 500 ni you boleh ambil daripada 50,000. And So- deduct monthly lah. Yes, correct. It will last you for 8 years plus. Oh, okay lah. 8 years plus, Yeah. you don't have to pay anything lah. Yeah, correct, for the 8 years. So kalau dah 8 tahun, you rasa okay lah nak Jual jual lah. condo. Then you, Oh, that's another story sih kalau dah jual for the the profit, that you yes, correct. Yeah. But I think a lot of people they never see this aspect of buying and selling. Betul. Diorang ingat once kalau dah beli kan aku nak kena commit to this for a very long time, but actually no lah. If you think that you are ready to sell, right, once how long, macam HDB 5 tahun kan, kalau kondo berapa tahun? Technically tak ada tahun lah. Tak ada tahun, That means kalau kita beli hari ni, besok boleh jual. Oh, serious eh? It's just that there's this thing called seller's stamp duty. Government will impose a tax kalau you jual siang sangat basically. Yeah. Oh, so what's the 3 tahun. Oh, 3 tahun At is the least most, lah, at least. at least 3 years. Pasal for HDB you tak boleh jual langsung pun. Kalau you ada $100 juta to pay them pun, you have to hit 5 years MOP. You tak boleh bayar. Betul. Tak boleh, yeah, you cannot appeal, yeah. So at least you can plan macam let's say I dah beli kondo ni. So macam you cakap the additional cash, and kalau my ordinary account ada extra, can use it to pay off. You buffer Betul. off, yes. Then after that I can target 5 years, 8 years. Dah puas dengan kondo, then after that jual lah. Atau Yeah. anak dah besar, dah tak pakai facilities. Then you sell that Anak off. dah teenager kan, duduk dalam bilik tak keluar kan. Then tak payah lah. Yeah, that's right. So actually, kita punya mentality is last time mentality lah, kita macam beli rumah just to have a shelter over your head. Yeah, but for now we can see that the property is also a retirement investment for people. So it's kita kena plan lah, kita kena plan. So when to enter, when to exit. So when you retire pun, you will retire comfortably. Correct. Okay, soalan cepu mas. Usually kalau since we are talking about this topic, so if someone really committed, dia dah decide and dah evaluate, and agent dah cakap, you have the capability to upgrade to a condo. So the golden question here is, should I upgrade to a existing condo or a new launch? That's a very good question, because nanti we will go into details about what are the advantages kalau you beli new launch and a resale. Yeah. So of course some people, even though kita kasih options, but they will still prefer to buy a resale. Maybe because resale condo lah. Yeah, mungkin dekat dengan MRT or dekat dengan parents. So dekat dengan East Coast. nak ada sea view, Yeah, that sea view. kind of thing. So of course I mean, if you talk not all new launches also make money. So it's actually to identify what is a good buy. Oh, wow. It depends on your goals lah. So you are the mid-term, you are the short, mid dengan long-term goals. Okay. So even when it comes to property planning pun, it's the same. Yeah. So are you gonna do you need your property for retirement? For example. Okay. Yeah. So kalau dia punya answer yes, okay, then we identify a property yang boleh naik harga. Then you have to forfeit some things yang maybe not so good. Maybe distance jauh daripada MRT. I mean, there are pros and cons to every choice you make. Oh, okay. So doesn't mean new launch aja bagus. Yes, correct. Doesn't mean resale condo aja just because dia dah siap bagus. Correct. There are sacrifices in between, and you'll be repaid lah for the sacrifices you make. Yeah. To identify good, to identify a prospect punya property is not that easy. No. Yeah, not we easy, really have to analyze, tengok this property, even they could be next to each other. Yeah. But the value be different. The value different. This condo, people might be making more than this condo. I see. Yeah. Okay. So usually kalau condo, dorang ada dorang punya value time macam macam HGB. Okay. From what I understand, HGB the longer you hold on to your HGB property, kalau let's say dah above 30 years, 40 years, the value leasehold. The leasehold dia punya lease decay Yeah, lah. the lease decay. the leasehold kan macam lesser. lebih lesser kan. For condo macam mana pula? Condo also. I mean, to be honest, I usually ask my clients, have you seen a very old condo? I ask them, have you seen a old condo more than 40 years old? Usually I ask them, usually the answer is no. Oh really? Not much unless the smaller condos are.
Smaller condos atau condo ada 550, 100 units. The reason why there are not many old condos is because condos usually they are 30 years old, developer dah nak on block pun. HDB bukan kena on block, HDB kena go block. That means diorang will take over your HDB flat and then after that assign you a property BTO yang lagi mahal, you have to pay a premium. You won't get a windfall anyway. So that's why there are still 50 atau 40 plus year old HDB flats, but very rare you see 30 plus year old condos. Because very interesting, because I talking about old condos, I pernah come across this property dulu dekat Eunos Mansion. Have you heard of Eunos Mansion? Yes. Yeah. So now so now dah become, I mean, that's a very good example lah. That's a good example lah that you are mentioning about lah. Correct. So macam old condo, now the developer dah convert to be a new launch pula. Correct. You're talking about Eunos Mansion, bukan Eunosville Yeah, not Eunos. Bukan Eunosville. Bukan. Okay. Eunos Mansion. Yes, Eunos Mansion is a condo kat Jalan Singa sana. Kat Ubi. Yes, Ubi sana. So now is Urban Treasures. Urban Treasures. Freehold lah. Pasal kalau you talk about the yang depan MRT tu, it is Eunosville, and it was a HDBC. Yang depan masjid tu Park Star. Yes. Okay. That one also good example from HDB they convert to. Tapi diorang HUDC, so they are not exactly HDB. Okay. Kira dah very rare lah HUDC ni. Dah tak ada lagi lah actually. But anyway, they got a windfall lah from it. Wow. So I think very fruitful punya discussion from kita punya topik ni, dan bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 92700737 dan juga boleh lungsuri pada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram Wawa_Din. Jadi itu kita akan jumpa pada produk talk yang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi.